Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan kurnianya. Allah masih lagi mengizinkan kita untuk bertemu bersama-sama pada malam ini, dan dalam masa yang sama berkongsi dan merasai nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya secara hakikatnya kita memahami ianya merupakan sebuah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selaku hamba Allah menunaikan ataupun melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin. Jadi insya-Allah pada malam ini perbincangan surah yang pertama kita akan sama-sama kongsikan, iaitu berkaitan dengan apa yang ada dalam juzuk ke-29 dalam Al-Quran, yang surah pertama dalam juzuk 29 tersebut dinamakan sebagai Al-Mulk, iaitu apa dia? Kerajaan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam ayat ini merangkumi 30 ayat. Dalam surah ini merangkumi 30 ayat. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala a'lam sama ada kita sempat ataupun tidak mengupas kesemuanya pada malam ini. Kerana apa? Ia merupakan satu perbincangan yang apabila kita perlu, ataupun kalau kita mahu memahaminya, kita perlulah memahaminya dengan secara konteks yang menyeluruh. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau orang tanyalah kenapa Ustaz mulakan dengan surah Al-Mulk, kan, kenapa tak mulakan dengan surah Fatihah ke, ataupun surah apa ni dalam juzuk Amma ke, kan? Jawapan dia sebenarnya tak ada isu pun, ya, sebenarnya tidak ada apa-apa perkara yang khusus pun untuk saya ataupun mana-mana memulakan mana-mana perbincangan dalam ayat Quran ini. Kerana apa? Hakikatnya semua yang terkandung dalam Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan wahyu ataupun kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu tekuni. Dan yang kedua, jawapan yang kedua adalah kenapa Al-Mulk dahulu? Jawapan dia kerana dalam juzuk 29 terutamanya sehingga juzuk yang ke-30, di sini Allah Subhanahu Wa Taala banyak menerangkan kepada kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni apa pula? Dalam perbahasan Quran dia ada dua. Satu dinamakan Makkiyah dan yang kedua dinamakan Madaniyah. Masya Allah, panjanglah perbahasan tersebut kalau nak katakan Makkah ataupun Madinah ini. Tapi secara umumnya kita dapat tahu Makkiyah ini diturunkan kebanyakan ayat-ayatnya pada zaman baginda Rasulullah ada di Makkah. Begitulah juga Madaniyah, iaitu kebanyakannya kehidupan baginda di Madinah. Apa lagi perbahasan dia berkaitan dengan Makkah Madaniyah ni? Iaitu Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih kepada apa? Lebih kepada fundamental, lebih kepada asas-asas selaku kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, selaku manusia, umat manusia. Maka Allah nak ceritakan alam ni siapa punya, makhluk yang Allah ciptakan ni siapa punya, untuk apa, tujuan apa. Jadi perkara-perkara fundamental ini dibanyak ceritakan pada ayat-ayat Makkiyah. Adapun Madaniyah banyaknya menceritakan tentang apa? Syariat. Tentang apa? Undang-undang. Tentang apa? Peraturan ataupun hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam setiap perundangan ataupun ciptaan yang Allah cipta di alam muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Jadi itu beza dia secara umum lagi ni. Dia tak pergi dakik
dia tak pergi dalam. Tapi cukuplah kita memahami konsep secara umum berkaitan dengan Makkiyah dan juga Madaniyah. Maka Al-Mulk ini adalah merupakan ayat Makkiyah, okay? Tentang syurga, neraka, kan? Maka tujuan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk muqaddimah ini, marilah kita fahami dulu apa yang terkandung dalam surah Al-Mulk. Dalam masa yang sama, surah yang di mana diturunkan dalam konteks Makkiyah. Seperti mana yang disebutkan tadi, ianya diberikan khusus kepada seluruh manusia, umat manusia. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manusia ini kalau ikutkan, dia ada beberapa golongan yang kita dapati, kan? Jangan fokus pada slide, fokus pada saya hadirin. Sebenarnya ni slide ni saja, kalau ikutkan apa ni, saya tulis untuk saya sebenarnya, kan? Hakikatnya golongan manusia, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada beberapa golongan secara umumnya. Golongan yang mudah, ataupun yang kedua, golongan yang agak mencabar. Mudah ni pun tak semestinya semua baik. Ada juga mudah ni yang apa? Yang mudah hanyut, yang mudah terpesong, yang mudah mengikut arus dan sebagainya. Yang mencabar ni pula ada juga dia punya ujian. Apa dia? Dia terlebih kritis, dia terlebih apa? Berfikir, sehingga menyebabkan kadang-kadang dia tolak semua ataupun dia ambil semua. Jadi ini golongan-golongan yang mencabar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Islam itu sendiri menurunkan Al-Quran untuk apa? Memudahkan kefahaman manusia ini memahami konteks kehidupan. Allah menurunkan kalam-kalam Allah ini, tujuannya apa? Untuk memastikan bahawasanya golongan-golongan yang saya sebutkan tadi tidak ada alasan untuk tidak mencari sumber jawapan, yang mana semuanya ada di dalam Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menutupi segala ketidakjawapan yang selama ini manusia ataupun makhluk ingin mengingkari dia. Manusia yang suka memberikan alasan, mengandaikan bahawasanya aku diutuskan ataupun aku dihidupkan di atas muka bumi tanpa hala tuju. Jawapan dia salah. Sebab apa? Allah dah counter dah. Dah ada dalam Quran. Cuma kenapa hampa tak cari? Kenapa tidak dicari berkaitan dengan jawapan tersebut? Hakikatnya semua telah terkandung di dalam Al-Quran. Dalam masa yang sama, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok orang-orang genius yang ada dalam muka bumi ni, yang mencipta formula-formula, yang menjadikan bahawasanya dunia ini seolah merujuk kepada mereka, ada beberapa golongan, di mana golongan sama ada pada zaman keilmuan Islam, which is semuanya adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Alhamdulillah. Walaupun ada juga cabaran-cabaran dia yang tergelincir sikit dan sebagainya, tapi secara umumnya mereka bersumber ataupun berlandaskan kajian ilmuan tersebut daripada Islam. Ada pun juga golongan yang selain daripada itu, adalah mereka yang apa? Yang kritis tetapi tidak jumpa jalan keluar. Contohnya macam apa dah, Stephen Hawking. Pada akhir penghayatan hidup dia, kalau tengok ada satu video YouTube dia, dia simpulkan bahawasanya dalam kehidupan aku hidup ni, aku duk kaji macam-macam benda, masih ada lagi satu perkara ataupun satu perasaan ataupun satu benda yang aku rasa macam ada sesuatu yang sampai sekarang aku rasa misteri perkara tersebut. Kan, sebab itulah andaian-andaian tersebut membawa kepada apa? Kepada alien lah. Kan, membawa kepada satu perkara yang mistik dan sebagainya. Tapi kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada kita mudah.
dengan memberikan penjelasan bahawasanya di sana ada apa? Alimul ghaib wasyahadah, iaitu apa dia? Di sana ada juga alam ghaib, dan dalam masa yang sama mereka bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau contoh macam kita tak faham, maka kita akan rasa bahawasanya dia macam ada sesuatu yang kita sampai sekarang tak jumpa jawapan. Tapi bila kita faham Islam, oh rupa-rupanya memang betul pun Allah memang ada ciptakan satu makhluk yang di mana makhluk tersebut mungkin tidak difahami kita, dan dalam masa yang sama makhluk tersebut mungkin kita sendiri tak tahu atas kewujudannya, dan itu tidak mustahil sama sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia apa dia? Kita hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manusia dengan manusia berkomunikasi kan, menggunakan bahasa. Contoh macam kita dekat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, paling habis pun bahasa Inggeris. Kita pergi dekat Indonesia, kita cakap bahasa Melayu masih lagi boleh difahami, cakap bahasa Inggeris mungkin juga boleh difahami. Kita pergi dekat Jepun, kita cakap bahasa Melayu tidak difahami, kita cakap bahasa Inggeris mungkin difahami segelintir. Nampak tak? Itu antara manusia dengan manusia. Baik, manusia dengan haiwan. Kita bila dengar manusia ataupun haiwan bercakap kan, walaupun orang kata apa, manusia pun sebenarnya juga homo sapien, tapi maksud saya ni manusia bila berhadapan dengan haiwan yang bukan homo sapien, dia adalah makhluk yang lain. Kita cuba cakap dengan kucing contoh, mampu tak faham, tapi paling habis pun kita boleh dapat agak-agak dia. Oh, kucing duduk mengiau, mungkin dia lapar, itu pun mungkin, ataupun kita duduk agak-agak. Sama juga kucing bila tengok kita duduk macam contoh nak merapati dia, paling habis pun kucing tu cakap, oh dia ni nak hambat aku lah ni sebab masuk kawasan dia, jadi dia pun lari. Macam tu je. Tapi hakikatnya kalau kita duduk tengok kucing tu duduk mengiau dengan kawan dia lagi seorang, kita tak faham apa benda yang dia cakap. Sama juga dengan kucing duduk tengok kita, dia akan merasakan apalah yang orang tu cakap, dia takkan faham. Itu antara manusia dengan haiwan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, begitulah juga kalau kita tengok manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan alam semesta, manusia dengan lautan alam dan segalanya. Maka itu merupakan dimensi-dimensi yang terhad, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memahami segalanya. Mustahil boleh difahami manusia akan perkara-perkara tersebut, mustahil. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah ciri-ciri makiyah. Allah mendatangkan ayat-ayat tersebut menceritakan kepada kita berkaitan dengan perkara-perkara tadi, menceritakan tentang alam semesta, bintang, syurga, neraka, yang di mana Allah je yang tahu. Kita tak sampai sekarang tak faham syurga. Bila Allah bagikan gambaran sedikit kepada kita, masih lagi tak faham. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang dosa dan pahala, kita tak tahu macam mana pengiraan Allah. 1 + 1 10, kita tak faham, tapi Allah sahaja yang memahaminya. Jadi ini adalah antara ayat-ayat makiyah yang Allah turunkan kepada kita. Sebab tu kalau ikutkan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila datang bab solat, Allah turun di mana? Di Mekah. Tapi bila datang bab syariat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, hudud, semuanya di Madinah. Sebab apa? Sebab level pemahaman pada ketika itu di Mekah dan Madinah lain. Kekuasaan umat Islam pada ketika itu berlain, kuantiti dia, kualiti dia lain pada ketika itu. Jadi ini antara faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ayat-ayat yang saya ceritakan tadi, iaitu makiyah dan juga madaniyah. Nampak tak? Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan tengok slide sebab insya-Allah memang takkan faham apa yang saya tulis. Saya tulis existence benda semua kan. Jadi tak payah tengok. Kan? Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita sebut berkaitan dengan kajian saintifik tadi, kadang-kadang macam kita duk
kagum, bukan kita lah, maksudnya mungkin orang-orang secara umum, manusia secara umum, bila tengok kajian-kajian yang dibuat terutamanya di barat. Sebab apa? Kajian-kajian Islam, sama ada mereka telah hanyutkan, hancurkan, ataupun mereka arkidkan. Tapi yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut kebanyakannya kita tak dapat nafikan adalah golongan-golongan barat. Tidak dapat dinafikan. Baik. Walaupun kita duk tengok ataupun secara umumnya manusia bangga dengan hasil kajian yang ditulis ataupun yang dibuat oleh golongan saintis barat ni, contoh. Tapi yang kita kena faham apa dia? Itu hanyalah sekadar bukti-bukti ataupun dalil-dalil, hujah-hujah tambahan yang menguatkan apa yang telah termaktub dalam Quran sebenarnya. Maksudnya apa? Penciptaan ataupun penghasilan daripada mereka bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang memang dinama, dicipta oleh mereka sendiri, tidak. Tapi ianya hanyalah dijumpai, dibuktikan oleh manusia tersebut. Contoh nama-nama planet, kan kadang-kadang nama pelik-pelik, kan kadang-kadang juga nama tersebut atas berdasarkan nama yang orang yang jumpa ataupun orang yang kaji. Nampak? Tapi hakikatnya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya menguatkan. Yang menguatkan adalah manusia. Itu kita kena pegang elok-elok. Dan dalam masa yang sama, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagi mereka yang faham perkara ini, barulah kita tahu kenapa akidah kita masih terjaga, kenapa kita punya cara fikir walaupun tak ada lah mengaji tinggi, tapi paling kurang kita tahu had-had yang mana yang over, yang mana yang masih lagi dalam limitasi Islam dan sebagainya. Kita faham walaupun tak mengaji tinggi. Sebab apa? Sebab kita memahami hakikat ni. Kita memahami satu hakikat bahawasanya segala perkara yang ada dalam muka bumi ini adalah milik Allah semata-mata. Dalam masa yang sama, apa yang dinamakan dalam yang kita dengar, yang dalam pembacaan kita dan sebagainya, hanyalah merupakan hujah-hujah ataupun kenyataan-kenyataan yang dijumpai oleh manusia. Dan dalam masa yang sama, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menciptakan kepada kita berkaitan dengan perkara yang ada dalam muka bumi ini dengan cantik sekali, dengan baik sekali. Baik. Itu mukadimah berkaitan dengan makiyah. Kita pergi pula bila berbincang berkaitan dengan apa dia? Al-Mulk. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan kepada kita satu hakikat, di mana dalam kehidupan ini ada dua, sama ada syurga ataupun neraka, pahala ataupun dosa, manusia ataupun alam ghaib. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menerangkan kepada kita perkara-perkara ini. Di sana ada sesuatu yang mungkin kita tahu, dan di sana juga ada sesuatu yang kita mustahil tahu. Sebab apa? Sebab semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya cakap tadi, seolah-olahnya kita ni berada dalam dimensi ataupun layer-layer yang tertentu. Kita tahu satu layer je, tapi di sana ada lagi 2 layer, 3 layer, 4 layer yang kita sendiri rasa macam pecah kepala, mustahil kita tahu perkara tersebut. Dan ini semua adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukanlah isu dia kalau contoh macam golongan-golongan ateis, hadirin, ataupun golongan yang tak percaya Tuhan, ataupun dia rasa macam Tuhan ni semua sama. Itu dinamakan dalam bahasa Arab dia, dalam istilah tayarat fikriyah ataupun ghazwatul fikr and musa'aqah ataupun musaqah. Musadaqah ini kalau ikutkan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian adalah merupakan orang yang berfikir bahawasanya di sana adalah semuanya koinsiden, semuanya berlaku secara semula jadi. Mustahil di sana ada creation yang create perkara tersebut. Jadi ini satu pemahaman yang pesong, yang bahaya hadirin, yang boleh saya nyatakan kalau ikutkan di sini. Kalau contoh macam ada seorang figure yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, lebih daripada 100 juta follower dia, siapa? Kalah Ayah bin, iaitu yang dinamakan Nas Daily. Anak-anak muda kenal kot kan, Nas Daily hadirin. Dia bukanlah nama dia Nas Daily, nama dia apa, Nas apa tak tahu. Tapi ada dia buat satu channel Nas Daily
yang menceritakan kononnya tentang kehidupan dia, tentang kehidupan di mana dia travel dan sebagainya, ada satu perkara yang membahayakan, which is dia pernah menceritakan tentang agama. Jadi itu cerita dia panjang, tapi hadirin Allah SWT sekalian, dia cuba membawa satu pemahaman musadaqah. Okey, iaitu di sana semuanya koinsiden. Baik. Kita masuk ayat yang pertama, hadirin. Kalau siapa yang ada tafsir ataupun terjemahan, bukalah. Kan, sebab apa? Sebab sama-sama kita hayati pembacaan ini. Dan surah Al-Mulk ada disebutkan di dalam hadis juga, bagus untuk dibaca sebelum tidur, untuk menjauhkan diri kita daripada api neraka, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang berada di tangan dia segala kerajaan. Nampak? Al-Mulk ini bukannya satu kerajaan, tetapi adalah merupakan segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia itulah yang maha kuasa dan juga segala ke atas segala sesuatu. Baik. Kita tengok di sini hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita sebut Al-Mulk, zalikal mulk, maksudnya apa? Apa yang ada di segala kerajaan langit, bukan kerajaan langit yang api tu, tapi semua yang ada di alam semesta ini, galaksi-galaksi. Kita hadirin, kita tengok bumi sebagai contoh. Kita tengok bumi. Bumi di sana ada pemerintahan dia, negara-negara dia, setiap negara ada pemerintahan dia. Tapi kita tahu bumi saja. Tapi sejauh mana kita rasa bahawasanya di matahari, contoh planet matahari pun sebenarnya ada pentadbiran dia, pun sebenarnya ada makhluk-makhluk dia. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Manusia tak pernah sampai lagi dekat matahari betul-betul. Jadi terbatas. Tapi let's say lah di sana ada, kita andaikan di sana ada satu sebuah pentadbiran yang macam kita juga dalam versi mereka, maka hakikatnya hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, matahari tersebut pun juga, walaupun ada pentadbiran, kerajaan dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Di bumi ada pentadbiran dia, ada golongan-golongan yang memegang sebagai tampuk pimpinan dan sebagainya. Kerajaan yang hakiki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala galaksi yang ada di alam semesta ini, yang berjuta-juta galaksi, kita tahu siapa yang menjadi kerajaannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah yang dimaksudkan zalikal mulk. Ayat yang pertama hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya merupakan satu kesimpulan dalam seluruh ayat yang kita akan bincang ni. Maksudnya kata kunci yang paling utama adalah ayat pertama ni. Kita faham ayat pertama ni hadirin, insya-Allah apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Mulk ini, ayat yang seterusnya, kita dapat mudah faham. Sebab apa? Sebab kata kuncinya adalah Al-Malik, Al-Mulk ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ibarat, dia kalau ikutkan, seperti kesimpulan kepada apa yang nak diterangkan. Dia macam movie. Kadang-kadang macam kita duk tengok movie, tiba-tiba dalam cerita tersebut dia dah awal-awal scene tu dah tunjuk dah ending dia macam mana. Kan? Dia ibarat dia macam tu. Kemudian baru masuk plot-plot isi dan sebagainya. Jadi Allah menggambarkan dalam surah Al-Mulk ini dalam keadaan yang sedemikian. Contoh macam saya cakap tadi, dimensi, kan? Isu dimensi, isu layer, kita takkan faham bahasa-bahasa haiwan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, tak mustahil bagi Allah kan untuk memahamkan manusia kepada bahasa haiwan. Contoh apa yang telah terbukti kepada kita, Nabi Sulaiman alaihissalam boleh bercakap dengan semut. Dalam masa yang sama, burung hudhud. Dalam masa yang sama juga hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bagi contoh masa akan datang, mustaqbal. Ada hadis juga yang mengatakan bahawasanya pada akhir zaman nanti akan berlaku di mana pohon akan berkata dengan manusia. Pokok zarqaq dia akan backup orang kafir. Pokok zaitun dia akan backup orang muslim. Kan? Kita duk berlindung dengan pokok zarqaq, sagi dia kata kat orang Yahudi, orang kafir, kata ni, hai Yahudi, hai kafir, di belakangku ni ada muslim, mai datang bunuh. Orang kafir pula duk berlindung dekat bawah pokok zaitun, apa kata dia? Kan? Hai muslim, di belakangku ada
kafir, mari datang bunuh dia. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita faham, itu adalah dimensi di mana satu masa nanti Allah akan buka hijab tersebut. Waktu bila? Wallahu alam lah, akhir zaman. Baik, apa lagi bukti yang menyatakan bahawasanya di sana nanti ada dimensi yang memang Allah akan buka hijab tersebut? Dalam masa yang sama, kita akan memahami bahasa mereka dan mereka memahami apa yang kita katakan. Akhir zaman nanti, waktu kiamat, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, waktu penghisaban, siapa yang akan jadi wakil kepada amalan-amalan kita? Lidah kita ke? Tubuh anggota kita. Masya Allah, kita tahu perkara tersebut kan? Tapi hakikatnya hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang Allah nak tunjukkan kepada kita, itu adalah dimensi di mana Allah buka hijab. Dan disitulah bukti bahawasanya di sana zalikal mulk, nampak? Al-Malik, Allah yang menjadi kerajaan dalam setiap perkara tersebut, termasuklah yang kita tak expect. Kulit boleh cakap, kaki boleh cakap, tangan boleh cakap, kita tak sangka perkara tersebut. Tapi Allah dah sangka perkara tersebut dah lama dah. Sebab apa? Al-Malik. Sebab Allah lah yang memegang kerajaan tersebut. Nampak? Jadi itu yang ingin disampaikan dalam surah Al-Mulk sebenarnya. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba tengok ni sambungan daripada ayat yang tadi. Yang pertama tadi, allazi zalikal malik, Allah yang memegang kerajaan ini. Dalam masa yang sama juga kesinambungan dia, allazi juga khalaqal maut, yang apa? Mematikan, wal hayah, dan juga menghidupkan. Apa tujuan dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nak test kita sejauh mana kita ini mengejar menjadikan sebaik mungkin, mempersembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita perhatikan di sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sedemikian, menghidupkan dan juga mematikan? Dalam masa yang sama, kalau kita tengok ayat dia, bukan saja-saja nak buat perkara tersebut, tapi nak tengok sejauh mana kita punya amalan yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa hadirin? Saya bagi contoh. Kita semua akan mati, dan kita tahu perkara tersebut. Tetapi orang yang jahat ataupun orang yang baik, adakah berlainan kefahaman mereka? Adakah orang jahat mereka sangka mereka takkan mati? Tidak. Jahat sekali mana pun, macam mana sekali pun, mereka memang akan tahu dalam sanubari mereka akan mati. Mereka akan mati. Cuma yang membeza dia antara orang yang baik ataupun orang yang jahat tadi apa dia? Dari segi amalan, dari segi bagaimana cara untuk mereka memperbanyakkan amalan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mereka tak tahu. Baik, kepada golongan yang memahami perkara tersebut, maksudnya memahami bahawasanya kita akan pergi dalam masa yang sama, amalan-amalan kita nantilah yang akan menjadi bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, golongan kita yang baik ni, yang datang berjemaah setiap masa, yang berdungkus lumus untuk menunaikan solat berjemaah, terutamanya bagi mereka yang muallaf sebagai contoh, mereka duk pulun belajar solat berjemaah macam mana, baca Quran macam mana, dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai bukan kepada result, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai kepada apa? Setiap usaha yang ataupun kesungguhan yang dia lakukan waktu itu. Maksudnya kita duk pulun lah, contoh duk mengaji kan, contoh payah betul nak baca ni, lidah keras, kita dah tua, duk baca lidah keras. Hadirin percayalah, setiap kesusahan yang kita alami pada waktu itu adalah merupakan pandangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah nak sebenarnya. Bukannya orang duk lancar baca Quran, tapi dia baca pun, contoh baca satu juz kemudian duk tinggal setahun.
duk baca dah khatam, duk tinggal 10 tahun, dah kena musibah dekat dia baru nak baca balik. Ataupun dalam masa yang sama dia duduk lancar baca hari-hari Quran tapi dengan perasaan yang tidak tulus ikhlas, maka pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas perkara tersebut berlainan dengan orang yang tadi bertengkus lumus itqan dalam membacakan Al-Quran tadi. Sebutir-sebutir dia baca, susah tu Allah pandang yang aku nak yang ni. Hang tak baca fasih sampai hang mati tak apa, tapi aku nak hang baca itqan, bersungguh-sungguh. Lambat tak apa, tapi aku nak hang baca setiap hari secara konsisten. Maka sebab itu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah sebut wa huwal azizul ghafur. Apa dia? Bukan sekadar Maha Pengampun, tetapi juga Maha Perkasa. Maksudnya apa hadirin? Kalau kita bagi contoh tadi, duk baca buang pelat, baca duk tergagak, secara logiknya apa? Salah tak? Salah lah. Kita duk baca ayat Quran tunggang langgang, tapi dalam masa sama dalam tempoh pembelajaran. Kalau ikutkan orang yang baca secara sengaja bacaan tersebut salah, dosa tak? Boleh jadi dosa. Sebab apa? Boleh tukar maksud, boleh hilang kataan maknawi dia dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Tak apa, aku tahu hang belajar, hang baca, aku nak hang baca. Sebab apa? Aku ni Maha Pengampun, aku ni Maha Perkasa. Jadi hanya nak risau salah, hang baca. Apa? Makanya hadirin Allah SWT sekalian, itu saya bagi contoh yang paling simple lah. Yang paling simple. Sama juga kalau perkara yang lain. Kita duk gaduh, kita ni apa dia? Tak cukup sempurna, tak cukup baik, tak cukup menjadi rajulun soleh. Tapi Islam pandang macam mana? Allah pandang macam mana? Allah pandang konsistensi kita untuk melakukan kebaikan, istiqamahnya kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan itu yang Allah akan pandang. Merokok, aku berazam memang nak tinggalkan rokok, tapi dia duduk pulun, duduk merokok juga. Tapi dalam masa yang sama dia berusaha makin kurang. Akhir sekali sampai dia tinggal. Kemudian dia pergi vape balik, contoh. Tak jadi, kan? Dia sampai satu tahap dia tinggal. Jadi kalau ada usaha tersebut, maka itulah yang Allah pandang. Itulah yang Allah pandang. Perundangan Islam sebagai contoh, undang-undang Islam. Tak jadi pun undang-undang Islam ni, tapi sekiranya ada usaha oleh pihak-pihak yang mentadbir negara, ada usaha setiap masa, maka itulah yang Allah pandang sesungguhnya. Nampak? Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukti yang Allah nak ceritakan dekat sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawasanya dialah yang paling tahu semua benda. Sebab apa? Sebab cuba bayangkan kalau manusia yang tahu semua benda, ataupun kita menyangka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada kuasa yang di mana pesaing dia pun ada, agak-agak apa akan berlaku dekat dunia ni? Kacau bilau. Kita duk cakap tadi wa huwal azizul ghafur. Dalam masa yang sama kita duk rasa bahawasanya ada juga pesaing Allah Subhanahu Wa Taala yang juga aziz wal ghafur. Agak-agak apa akan jadi? Dia tak akan jadi apa-apa. Dia akan jadi hancur, dia akan jadi rosak. Jadi sebab tu hadirin, yang dimaksudkan kat sini, ada perkara yang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja bagi limitasi kepada kita sampai situ saja. Contohnya, dan dalam masa yang sama bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah simbiosis yang sempurna. Contoh, kita duk rasa macam hujan ni bagus, tapi dalam masa yang sama ada setengah golongan mungkin rasa macam beban hujan ni. Kita pergi dekat Timur Tengah, mereka tak suka sangat hujan. Sebab apa? Sebab hujan ni akhirnya menyebabkan debu-debu dan sebagainya. Tempat mereka kotor, kering. Bila turun hujan, mereka suka sekejap ya. Tapi kalau hujan tu lebat sampai menyebabkan lama hujan tersebut, mereka akan jadi apa? Tak suka. Ini secara umum lah, bukannya semua. Ada rasa macam leceh. Kita pula sama juga, ada juga yang tak suka hujan. Sebab apa?
sebab susah nak sedia kain, pakaian lambat kering dan sebagainya. Ini bukan kita sini, maksudnya secara umum, kan? Tapi dalam masa yang sama, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan itulah kesempurnaan bagi Allah. Contoh yang lain, kita dok tengok sempurna manusia macam kita lah, kan? Elok 5 tangan, 10 tangan, 2 mata, sepasang telinga dan sebagainya, lengkap. Tapi tiba-tiba datang dekat depan kita orang kurang upaya, OKU. Bagi kita perkara tersebut tak sempurna, kurang sempurna, ataupun kurang keupayaan. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itulah kesempurnaan. Itulah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa hadirin? Ilmu yang Allah letakkan kepada kita, had tu je. Sebab tu kalau ikutkan banyak hadis yang mengatakan bahawasanya kita duk pegang, contoh kan, lautan, pergi lautan, ambil air, kemudian angkat, setitik air tu jatuh. Itulah ilmu dunia. Dalam masa yang sama, lautan yang ada pada sekitarnya itu ibarat dia seperti mana lautan yang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ada sebab mengapa Allah bagikan kita ilmu sebanyak tu, ada sebab kenapa Allah menjadikan kita melihat sesuatu bagi kita kurang sempurna. Tapi sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sempurnalah, itulah sempurna. Kita dilahirkan bagi secara logiknya dilahirkan sebagai anak raja, ataupun dilahirkan sebagai anak orang kaya, lahir kaya. Kita menjalani kehidupan tersebut seperti biasa. Dan dalam masa yang sama, di bahagian lain, orang yang susah duk melihat orang kaya ni, anak raja ni, dia duk rasa apa? Untungnya dia jadi orang kaya, semua nak, semua dapat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, yang dalam posisi raja, bila duk tengok golongan orang-orang biasa ni, mungkin dia ada perasaan yang sama. Dia kata seronoknya jadi macam orang biasa ni, tak terikat, tidur pun boleh sekali, boleh satu keluarga, boleh hidup macam manusia biasa dan sebagainya. Cuma perkara tersebut, kita tahu tak apa yang dia rasa? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi hakikatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perkara tersebut serba sempurna, serba ada sebab dan musabab dia. Cuma menjadikan indikator, menjadikan nilai kayu ukur kepada kita adalah sejauh mana takwanya setiap posisi ataupun keadaan yang kita hidup tersebut. Jadi itu yang menjadi satu indikator kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa lagi yang nak disebutkan sini? Okey, ayat yang seterusnya. Okey. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Iaitu dalam masa yang sama juga bukti Allah nak tunjukkan kekuasaan dia kepada manusia adalah dengan mengatakan pada ayat ketiga ini, Allah menciptakan semuanya serba perfect. Allah menciptakan langit, dia tunjuk, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita berapa lapis langit yang Allah ciptakan ni. 7 lapis, sab'a samawat. Dalam masa yang sama, yang kita tahu 7 lapis langit tu adalah bumi saja. Allah bagi sedikit saja ilmu kepada kita. Aku bagi tahu dekat hampa ni itu berkaitan dengan bumi je. Tapi hampa takkan tahu matahari aku cipta berapa lapis. Kan? Bumi-bumi lain, planet-planet lain aku cipta berapa lapis, berapa lama, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kongsikan kepada kita sedikit sahaja ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, Allah bukan sahaja macam tu, Allah nak suruh kita fikirkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, ma tara fi khalqir rahman, Allah sebut di sini. Kita nampak hebat, tapi dalam masa yang sama Allah kata apa? Siap-siap. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala perkara tersebut
dalam masa yang sama Allah ini adalah merupakan Maha Pemurah. Maha Pemurah. Min tafawut, dalam masa yang sama kesempurnaan yang kita lihat, kalaulah contoh kita nampak macam ada sesuatu tak kena, ataupun bagi kita sebagai manusia yang tak ada ilmu ni rasa macam di sana adanya ketidaksempurnaan, kecacatan ataupun tidak seimbang, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini farji'il basar, hang tengok balik. Allah kata Allah cipta sempurna, tapi let's say ada manusia yang kata tak kena ni, matahari, putaran matahari contoh sepatutnya, ataupun bentuk muka bumi sepatutnya lepeh kan, tapi sebenarnya adalah apa, bulat. Duk bergaduh tentang tu. Allah kata apa? Farja'il basar, hang tengok balik. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala dia kata kat kita, tengok secara berulang-ulang, hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak perfect? Tengok balik. Allah sambung dengan ayat seterusnya yang keempat, summa rja'il basar, sekali lagi Allah sebut, hang tengok balik kan, karrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Dalam masa yang sama, sekiranya kamu tengok dalam keadaan ketidaksempurnaan, maka Allah kata apa? Penglihatan kamu akan kembali kepada kamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Bagi kita aja cacat, tapi dalam masa yang sama bagi Allah Subhanahu Wa Taala serba sempurna. Dan khasi'an wa huwa hasir. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam masa yang sama apa yang nak disampaikan dalam ayat yang ketiga dan keempat adalah untuk kita refleksi balik diri kita. Selama ni kita duk condemn, kita duk salahkan kesempurnaan yang telah Allah ciptakan ke atas muka bumi ini dalam berbagai cara. Kita tengok macam pokok ni duk rendang sangat, ish kacau lah rumah aku ni, pokok ni duk kacau halaman rumah aku ni. Kita duk salahkan pokok, contoh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Tengok balik. Apa sebab Allah ciptakan dalam bentuk keadaan sekalian. Apa? Keadaan sekalian. Kita tengok manusia tidak sempurna di sisi kita. Allah kata apa? Farja'il basar, hang tengok balik. Di sana ada sebab kenapa Allah menciptakan keadaan sekian-sekian. Dalam masa yang sama, itulah tanda kesempurnaan dan keseimbangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baru ayat keempat, tapi dapatlah setakat ni noktah-noktah yang ingin disampaikan dalam ayat Baqarah. Jadi ayat yang seterusnya kalau ikutkan, dia banyak bagi kita satu metafora. Kalau ikutkan, kalau perasan daripada peringkat awal lagi, Allah Subhanahu Wa Taala dah menggambarkan kepada kita metafora-metafora atau gambaran-gambaran yang sebenarnya kita perlu lihat kembali. Dalam masa yang sama, selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita ini untuk sentiasa merefleksi diri kita. Dan itulah yang Allah nak, agar kita mempersembahkan kepada Allah dengan sebaik-baik amalan. Jadi insya-Allah setakat ni ada soalan ke? Sebelum kita tangguh. Ada? Tak ada? Jadi insya-Allah kita akan berkongsi lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.